kem pelarian di Jabalia bermandi darah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawa Hanafi dalam Dunia 10. Dunia sekali lagi disajikan dengan kekejaman tentera haram Israel yang tidak mengenal batas dan peri kemanusiaan. Terbaru, kem pelarian Jabalia di utara Gaza menjadi sasaran. Bom seberat 6 tan digugurkan petang semalam waktu tempatan mengakibatkan kematian 50 orang dan 150 lagi cedera. Menteri Dalam Negeri Gaza, Iyad Al-Bozom berkata kebanyakan mangsa terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Kem tersebut menjadi penempatan sementara penduduk Gaza yang diusir dari rumah mereka yang diduduki pendatang haram Israel. Sejak 26 hari perang tercetus, lebih 8,500 rakyat Gaza terbunuh dengan angka kian meningkat setiap hari. Situasi semasa di Gaza terus mendapat reaksi pemimpin-pemimpin dunia. Di Doha, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menggesa agar hukuman kolektif yang dilakukan Israel dihentikan segera. Beliau ketika berucap pada pembukaan sidang Masjid Penasihat Syura Negara-Negara Teluk berkata, jika tidak dibendung, ia bakal merebak kepada konflik lebih besar. مع أننا اعتدنا على التركيز في لقاء السنوي معكم على القضايا الداخلية. اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين، فأشقائنا الفلسطينيون يعيشون ظروفا عصيبة تفوق التصور، ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء. Sementara itu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu usaha menyediakan koridor maritim bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui laut ke Gaza sedang dilakukan. So we are exploring every avenue we can think of to get aid into Gaza, even if it is by sea. And Cyprus is very much involved in this. But whether it will work, whether it can be done in a safe way, I don't know yet. So I'm not going to put a date on that. I can only assure you that everybody is working to make this happen, this or other solutions and options as soon as possible. Beliau berkata demikian kepada media selepas pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Dalam perkembangan sama, Bolivia turut memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Ia mesej jelas negara Amerika Selatan itu mengecam kesemua serangan yang menyasarkan orang awam di semenanjung Gaza. Selain Bolivia, Chile turut memanggil pulang duta ke Israel termasuk Meksiko dan Brazil yang dengan lantang menggesa gencatan senjata dilaksanakan segera. Kumpulan Houthi di Yaman yang pro-Iran mengisytiharkan perang melawan Israel. Jurucakapnya, Brigadier Jeneral Yahya Saria berkata pihaknya telah melancarkan sejumlah peluru berpandu balistik serta serangan drone di beberapa sasaran di negara haram tersebut. Ia sebagai tindak balas serangan rejim Zionis terhadap Gaza yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kumpulan itu berikrar serangan akan ditingkatkan sekiranya rejim Zionis terus membedil Gaza. Rejim Zionis sebelum ini menolak gesaan gencatan senjata meski Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB telah meneruskan resolusi gencatan senjata yang disokong 120 buah negara. Trak yang membawa peralatan dan bekalan perubatan dari Jordan tiba di gudang Kementerian Kesihatan Palestin di Ramallah petang Selasa. Trak syarat bantuan itu tiba melalui lintasan Karamah disambut Duta Jordan ke Ramallah.
Bantuan tersebut sebagai usaha kerajaan Jordan memberi sokongan kepada sektor kesihatan Palestin yang sebelum ini telah mengisytiharkan keadaan darurat kerana kekurangan ubat-ubatan, bekalan perubatan serta bahan api. Konvoi pertama bantuan terdiri 6 trak dan bantuan serupa juga tiba di lapangan terbang Al-Arish untuk membantu semenanjung Gaza. Jordan juga berusaha menyelaras bantuan lain menerusi kerjasama dengan PBB dan pertubuhan-pertubuhan kemanusiaan antarabangsa lain. Ia bagi memudahkan kemasukan bantuan untuk memenuhi keperluan rakyat di Palestin. Pintu sepadan Rafah akhirnya dibuka sejak konflik Palestin-Israel tercetus. Ia bagi membolehkan pemegang pasport asing dan orang tercedera meninggalkan wilayah tersebut. Dianggarkan seramai 545 warga asing termasuk 90 orang sakit dan cedera mula beratur bagi meninggalkan Gaza. بعد 25 يوم روحه وجايه على المعابر نزل اليوم اسمنا امبارح على الساعه 12 بالليل نزلت اسماء انه تنسيق امني بالرحيل. احنا كنا معتقدين بس الجرحى اليوم بس فاجأنا انه اسماءنا نزل يمكن حوالي 400 شخص نزل اسمائهم. We were called to come to the port to leave Gaza to Egypt by the media. I'm Canadian, as I said. The Canadian embassy called us every day nearly to make sure that we are doing fine and we're doing good. But this time they couldn't reach because of the low connection for the internet and no service for calling and receiving messages. عرفنا على الساعة 1:30 إنه المعبر رح يفتح وبعدها انقطع أي تواصل إنه يتأكد هل هو الموضوع صح ولا لا. فإجوا أهلي نصهم أغلبهم إنهم يتأكدوا صح ولا لا وبعدها إحنا كملنا الطريق وإننا من الساعة 7:30 بنستنى المعبر يفتح وإن شاء الله يفتح. Ambulans turut tersedia bagi membawa mereka yang cedera dan sakit untuk mendapatkan rawatan. Kemusnahan besar di Gaza akibat serangan berterusan rejim Israel mengundang malapetaka kesihatan awam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata Gaza dibelenggu risiko kematian yang tinggi berikutan kerosakan kepada prasarana air dan kebersihan. Malah, jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal juga meningkat selepas menjadi mangsa pengoboman berterusan oleh rejim. Pihak berkuasa kesihatan Gaza berkata lebih 8,300 rakyat Palestin terbunuh sejak Israel memulakan serangan udara 7 Oktober lalu dan serangan darat minggu lalu. Kematian bukan hanya disebabkan menjadi mangsa serangan, malah berpunca komplikasi lain antara risiko dehidrasi. Ia disebabkan jumlah pengeluaran air berada hanya pada 5% berbanding paras biasa. Selain menjadi korban perang, 940 kanak-kanak dilaporkan hilang di Gaza yang kebanyakan dipercayai tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Malaysia berminat meneroka potensi kerjasama dengan Belanda berkaitan pengurusan sumber air khususnya dalam cabaran perubahan iklim. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad menjelaskan Belanda berpengalaman luas dalam mengendalikan sumber airnya di sebalik kedudukan geografinya yang rendah. Malaysia juga boleh mengaplikasikan teknologi dan inovasi digunakan Belanda dalam pengurusan bencana berkaitan air termasuk banjir. We hope to especially learn from your experience as a low-lying country which has been successfully living with water. The intricate networks of dikes, canals and pumps that the Dutch have ingeniously constructed over the centuries showcases your mastery over water management. Dalam pada itu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menekankan kepentingan kedua-dua negara berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam usaha menjamin sekuriti air. 2 years ago, in December 2021, Malaysia was hit by major floods. The Netherlands was glad to help and deployed a team of experts to Malaysia. The Dutch Disaster Risk Reduction and Search Support Program aims to prevent
and reduce the impact of water and climate-related disasters worldwide. Sharing knowledge, technical expertise and technology is an essential part of setting up international frameworks for climate resilience. Ribuan pekerja sektor pakaian berhimpun di Jalan Raya Dhaka menuntut kenaikan gaji. Menurut seorang peserta yang menyertai protes, pendapatan yang diterimanya tidak bersesuaian dengan kos sara hidup yang kian meningkat kebelakangan ini. Ujarnya gaji minimum yang diterima sebanyak 8,300 taka, kira-kira $75 sebulan, tidak mampu bertahan lama. Sementara itu, Persatuan Pengilang Bangladesh menawarkan kenaikan gaji sebanyak 25% namun tidak diterima. Ini kerana ia mengabaikan tuntutan untuk kenaikan hampir 3 kali ganda kepada gaji pokok. Industri pakaian di Bangladesh menyumbang kira-kira 85% daripada $55 bilion ekspor negara Asia Selatan itu, tetapi keadaan kian teruk bagi kebanyakan daripada 4 juta pekerjanya. Jenama besar yang terlibat termasuk Adidas, Gap, H&M dan Levi Strauss. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2023, Malaysia menamatkan kempen peringkat kumpulan B dengan kekalahan ketiga berturut-turut. Skuad remaja negara tewas 2-3 menentang Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya. Kekalahan itu menyebabkan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim menghuni kedudukan tercorot kumpulan B di belakang India, Pakistan dan New Zealand. Pakistan yang telah mengesahkan kedudukan kedua terbaik kumpulan berjaya mendahului pada minit ke-13 menerusi jaringan Padang Abu Zar. Pakistan kemudian melebarkan kedudukan melalui Arbaz Ahmad pada minit ke-21, kali ini hasil pukulan sudut penalti sebelum pasukan itu meraih gol ketiga menerusi Muhammad Han pada minit ke-24. Malaysia cuba bangkit apabila mendapatkan jaringan pada minit ke-47 menerusi Syahmi Irfan Suhaimi. Pada minit ke-51, Syafiq Iqmal Daniel merapatkan jurang gol, namun usaha berterusan Malaysia gagal menghasilkan gol penyamaan. Malaysia dijadual menentang Great Britain dalam aksi klasifikasi 5 hingga 8 esok. Beralih ke kejohanan hoki, trofi juara-juara Asia ACT Wanita 2023. Pasukan hoki wanita kebangsaan gagal mara ke pusingan separuh akhir selepas dibenam 0-4 oleh juara Sukan Asia China. Pada aksi di Ranchi, India itu, Zhong Ziaki muncul pemain terbaik selepas meledah hat-trick menerusi jaringan pukulan sudut penalti pada minit ke-16 dan ke-30 serta gol padang pada minit ke-51. Satu lagi gol China yang menduduki ranking ke-10 dunia dijaringkan oleh Zhou Meirong menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-22. Skuad Speedy Tigers yang menduduki ranking ke-18 dunia seterusnya akan beraksi menentang pasukan di kedudukan tercorot Thailand pada aksi terakhir Liga sepusingan esok. Malaysia terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita dunia berakhir di sini. Saya Budi Hanafi, Malaysia Madani, Tika Perpaduan Penuh Harapan. Selamat malam.